Tuan-tuan muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya pada pagi ini ialah Ustaz Osman Husnan, ya, kerana beliau tidak dapat hadir seharian. Tuan-tuan jadi penceramah, semua balik kampung sebelum kita sekolah. Jadi pada pagi ini kita berkongsilah sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini sedikit sebanyak dapat membantu kita menjadi manusia yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesibukan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat meluangkan masa untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang sentiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala bermakna dia sentiasa mendapat berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, daripada duduk di luar masjid, elok duduk dalam masjid. Ya, kerana dalam masjid kita ada niat iktikaf, tapi tuan-tuan dah niat iktikaf ke belum ni? Ya. Kalau belum niat iktikaf, kena niat dulu tuan-tuan niat iktikaf. Itu adab di dalam masjid. Jadi apabila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa berjalan daripada kita duduk ada kedai kopi, ya, kuliah tak ada, kita duduk kedai kopi je tu, nak jangan je tempat tuan-tuan. Ya. Jadi pada pagi ini kita mengisi kekosongan ini tuan-tuan, berkongsi, iaitu apa yang nak bawa pada pagi ini tuan-tuan ialah bagaimana hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita sesama manusia tuan-tuan. Ada kalanya hubungan kita sesama manusia ini dalam keadaan kita sama-sama meraihkan kegembiraan. Ada kalanya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita dalam keadaan kita sakit ataupun sahabat kita sakit. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam Islam semua diatur cukup. Kalau orang buat baik pada kita, apa nak kita nak buat baik balik dengan dia? Ya, kalau orang ajar kepada kita suatu ilmu, apa yang kita nak balas pada dia? Selama ni kalau tuan-tuan, sahabat tuan-tuan bagi satu kebaikan, benda baik pada tuan-tuan, apa tuan ucap pada dia? Adakah sekadar terima kasih saja? Itulah lumrah dalam kehidupan kita, terima kasih tuan-tuan. Saya tak tahu lah apa makna mendalam lagi dalam terima kasih tuan-tuan. Kalau dalam masyarakat syukran saja. Tetapi dalam Islam berbeza tuan-tuan. Kalau orang buat baik pada kita, dia ada doa dia. Jazakallah, ya, jazakallahu khairan. Situ ada mengandungi doa tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kamu akan kebaikan. Kita terima kasih sajalah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, pendapat daripada Dr. Abdullah Nasir Ponwan dalam Tarbiyatul Aulad, dia kita boleh kita tambah perkataan lain pun, tetapi mesti ada mengandungi perkara-perkara atau perkataan yang sopan dan ada mengandungi doa.
Saya tak tahu dalam terima kasih itu ada doa ke tak ada, tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita lebih baik kita doakan ada perkara doa. Sama ada doa itu dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab, jazakallahu khairan, boleh. Ya. Macam mana kita selalu amalkan ni sekarang ni, macam mana, tuan-tuan? Adakah kita kena dengan doa ataupun terima kasih saja ataupun sebagainya? Ya. Kadang-kadang boleh juga kalau orang bagi pada kita, Allah mudah-mudahan Allah balas kamu, itu boleh kira juga, tuan-tuan. Ya, ada mengandungi doa. Jadi Dr. Abdullah Nasir Ulwan kata biar ada perkataan tu yang sopan dan ada mengandungi doa, baru ada kebaikan. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau tengok segala kehidupan kita ni tak lari daripada doa. Nabi ajar tak lari daripada doa. Anak tuan-tuan kahwin pun kita ada baca doa. Orang lahir anak pun kita doa. Buat kebaikan pun ada doa. Semuanya dia ada doa. Jadi sebab tu, tuan-tuan, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita apa yang diajar oleh Nabi SAW ini, kita tak jadi musuh lah, tuan-tuan. Masing-masing doakan sesama kita. Ini diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nasai dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan, tuan-tuan, dia kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pinjam pada dia 40,000 mungkin duit, tuan-tuan, 40,000. Setelah itu beliau mendapat harta, dah ada 40,000 tadi, Nabi dapatlah hartanya, keuntungan. Lalu Nabi SAW bayar kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bila Nabi bayar tu, Nabi pinjam para sahabat, kemudian Nabi bayar tu, bukan Nabi bayar lebih duit dah. Kita kalau pinjam duit nak orang bayar lebih pada kita, tapi tidak. Nabi SAW bila pinjam duit kepada Abdullah tadi, dan bila Nabi dah untung, dah ada duit, Nabi pulangkan balik pada dia, Nabi ucap apa? Barakallahu lak fi ahlik wa malik wa jazakallahu khairan. Doa pun, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkat ke, berkat tu. Doa kahwin pun berkat, tuan-tuan. Doa bagi pinjam barang pun, buat kebaikan pun doa berkat juga kepada sahabat kita. Kita kalau bagi pinjam kita, apa kita baca, tuan-tuan? Terima kasih, thank you, gitu ya kan. Tapi apa guna, apa salahnya kita gunakan bagi kita guna bahasa Arab sikit, jazakallahu khairan, cukup. Itu pun dah cukup, ya. Itu pun dah cukup, supaya ada makna jaza. Itu walaupun perkataan tu, tuan-tuan, jazakallah tu dengan macam pencapaian madi lah, nampak kan. Tapi di sini kalau dalam bahasa ni dia ada doa iya, khabariyah lafzan, doa iya makna. Ya, semoga, semoga. Tetapi sebenarnya ada tuntut situ dengan fi'il amar, tapi mana doa. Ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, itu dalam membuat baik ya, tuan-tuan ya. Jadi depan ni, tuan-tuan, kalau buat baik pada kita, kita gunakan sikit jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah tu guna bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan tak pandai bahasa Arab pun tak boleh, contohnya nak ngapal tak boleh juga kan. Seminggu ngapal jazakallahu khairan tu tak boleh. Bolehlah, semoga Allah Taala membalas jasa kamu, cukup dah, ada doa. Ya. Terima kasih juga, tuan-tuan, ini sebagai adab kita kan. Supaya ada peningkatan, ya. Jadi kalau selalu terima kasih, thank you, kita up sikit, tuan-tuan, amalan kita, jazakallahu khairan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab apa saya kata tadi jazakallahu khairan itu dah cukup? Ini benar disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kalau tak nak panjang tak apa, tadi barakallahu lak apa semua kan. Tak nak menghafal tu susah. Setiap kali kawan nak berbuat baik pada kita, jenuh kita buka buku dulu nak tulis mana ayat ada baca ayat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sudi'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad balagha fi sana. Cukup dah tu. Kita kata jazakallahu khairan. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu untuk orang buat baik untuk pada kita. Dan begitu juga, tuan-tuan, di dalam Islam dianjurkan kita bagi hadiah sama-sama di antara kita. Itu dianjurkan juga, tuan-tuan. Ya, kita ni bagi hadiah tunggu kahwin, ya, anak kahwin baru kita bagi hadiah, tuan-tuan.
Itu satu amalan yang baik juga tuan-tuan. Ada anjuran dia. Mana ada nas juga lah. Ya. Tak boleh bagi hadiah bawa, tak boleh bagi hadiah besar-besar, bawa duit saja tuan-tuan, senang bawa. Okey ya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bukan ini tajuk sebenarnya yang saya nak bawa tuan-tuan pada pagi ini, tetapi tajuk yang kita nak bawa fokusnya ialah kepada satu lagi. Itu tadi tentang buat baik, tetapi sebenarnya yang saya nak bawa ni ialah bagaimana hubungan kita dengan manusia apabila manusia itu dalam kesusahan. Yang tadi dah buat baik, kita boleh amal lah tuan-tuan. Ini dalam keadaan kita kesusahan, sahabat kita kesusahan. Senang ceritanya, sakitlah tuan-tuan. Jadi sini bawahnya Iyadatul Marid, artinya nak menziarahi orang sakit ni tuan-tuan. Kita tak tahu hidup kita amalan kita tak ada masalah ni tuan-tuan. Tentang amalan berziarah ketika orang sakit. Dia kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati tuan-tuan. Itu masalahnya. Kadang-kadang nak ziarah juga dia pilih dulu. Kalau ini member aku, pergilah. Sini aku tak berapa kenal, tak pergi. Padahal sebelah rumah je tuan-tuan. Ya. Itulah keadaan kita sebenarnya tuan-tuan. Ya. Adab menziarahi orang sakit tuan-tuan macam mana. Kita tengok bagaimana yang Nabi SAW ajar kepada kita, sama tak dengan kita buat ataupun kita tak buat langsung. Ya. Macam mana? Ya. Waktu bila yang kita nak ziarah tu? Lama mana nak kita nak ziarah? Ataupun tak payah ziarah tu dah, susah sangat. Baik tuan. Kenapa kita dituntut untuk menziarahi sahabat-sahabat kita yang intiba musibah tuan-tuan? Tak kira lah sakit ke apa tuan-tuan. Kenapa? Kerana di situ ada unsur kasih sayang. Bila kita menziarahi ini, bila dia sakit kita pergi ziarah, ada unsur kasih sayang, cinta pada sahabat-sahabat kita. Kerana kita dituntut dalam Islam ada hubungan silaturahim sesama manusia. Tetapi sahabat kita satu qaryah ni tuan-tuan ada sakit, tu imam umumkan dah, tak pergi-pergi juga. Masa bila kita nak tunaikan hak tu, hak ziarah orang sakit tu hak kita orang Islam, tanggungjawab kita. Dan imam umumkan orang ni sakit, apa ni sekian-sekian, kalau kita nak ziarah, tak ada ziarah. Bagaimana kita nak menjawab depan Allah Subhanahu wa taala sekian orang Islam itu saudara? Siapa saudara kita? Sekian orang Islam. Tapi sahabat kita sakit, kita tak pergi tengok. Jiran kita datang. Macam mana kita nak jawab? Kita buat nota lah dalam buku. Itu tuan-tuan lah yang boleh jawab nanti tuan-tuan. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Macam mana kita dengan saudara kita, sahabat kita. Apa jadi kalau kita esok sakit, orang tak ziarah langsung macam mana? Kita sakit untuk orang langsung tak ziarah macam mana? Jadi kalau ada kawan kita sakit tu, pergilah tuan-tuan sesekali ziarah. Ini kita nak tunjukkan macam mana cara nak ziarah orang sakit. Satu, pertama tadi ialah ada rasa kasih sayang, cinta kepada sahabat kita. Yang keduanya tuan-tuan, supaya kita tidak merasa lalai tentang tanggungjawab kita kepada ahli masyarakat. Ini disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Marwan. Bagaimana tuan-tuan kalau orang yang tahu dah sahabat dia sakit dan dia beritahu alamat rumah contohnya di sekian-sekian, tak ziarah juga tuan-tuan, bermakna dia ada kepentingan, pentingkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan tentang masyarakat, tak fikir tentang masyarakat, dia fikir tentang aku yang janji aku senang dah. Ya. Kalau dia selalu buat baik dengan aku pergi ziarah. Member kita ziarah tak? Bukan kira member tak member tuan-tuan. Ya. Ahli qaryah, apatah lagi jiran. Ya. Kita ada persatuan orang Islam, persatuan. Kena bergerak persatuan. Macam mana menziarah orang sakit tak bergerak? Ya, apa? Itu tanggungjawab.
Ya tuan-tuan. Jadi yang pertama tadi ada rasa kasih sayang, cinta terhadap sahabat. Yang kedua ialah kena ada supaya kita tidak ada kepentingan diri sendiri, bahkan kita mengambil kira keadaan masyarakat setempat. Ya, maknanya kita tidaklah kita saja dah, kita fikir juga ahli qaryah kita dan masyarakat kita. Bukan tu imam saja, bukan ahli qaryah, ahli AJK masjid. Sebab itu hakul muslim. Nabi SAW hakul muslim, hak orang Islam, tanggungjawab orang Islam, setiap orang Islam. Bukan tanggungjawab AJK masjid saja, bukan tanggungjawab imam, bukan tanggungjawab nazir, bukan tanggungjawab ketua kampung, nak. Tanggungjawab hakul muslim, hak seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Di situ kalau kita tak buat, tuan-tuan, fail lah kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, sebab apa tuan-tuan saya kata ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit itu termasuk hak. Kita tengok tuan-tuan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib, iaitu Syaikhan, artinya Bukhari dan Muslim, dengan jami daripada Al-Barra dan Azib. Dia kata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wa itba'il janazah wa tashmitil 'atish wa ibraril muqsim wa nusratil mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Artinya Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk menziarahi orang yang sakit. Perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Bukan perintah Allah apa tak. Rasulullah yang perintahkan. Amarana. Nabi SAW perintahkan kita untuk menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, tuan-tuan. Ada kematian, kalau mampu pergilah ziarah. Kubu kira tak jauh pun tuan-tuan pergilah. Ya. Sesekali pergi tengok, ya, sahabat kita meninggal, pergi. Kemudian mendoakan orang yang bersin. Bersin doa lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya. Bersin. Yarhamukallah. Tiga kali tuan-tuan, lepas tu tak payah doa dah, penyakit dah. Sampai 10 kali bersin dah. Itu dah penyakit tuan-tuan dah. Kemudian wa ibraril muqsim, artinya menepati janji. Bila janji kena tepati. Ya, sebab itulah orang yang janji dia tak tepati ni termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Dan membebaskan orang yang kena zalim, bantu tolong orang yang kena zalim, kena tolong. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Kita dijemput kena pergi. Ni ada kenduri ni tuan-tuan, nanti pukul 11 rumah Tuan Haji Syafi'i, dia jemput, dia minta tolong saya umumkan, pergi nanti pukul 11 di rumah Tuan Haji Syafi'i Taman Sarajaya hari ini. Lelaki yang perempuan tak ada jemputan ni tuan-tuan. Wa ijabatid da'i, kalau tak ada uzur apa, hak kita sebagai muslim, masyarakat tak, pergilah. Dia lepas ada timpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kematian, so kita pergilah ziarahnya. Wa ifsya'is salam, dan kena menyebarkan salam. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini sebut ialah kena ziarah orang sakit. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang Islam ke atas muslim yang lain.
hak kita sebagai orang Islam kepada sahabat kita yang Islam juga. Ada 5 perkara. Yang pertama, raddus salam, kena jawab salam. Wa iyadatul marid, dan kena ziarah, dia sakit kena pergi ziarah. Itu hak kita, tanggungjawab kita. Tanggungjawab ni lah yang kena soal ni nanti tuan-tuan. Wa isba'il janaiz, kena ikut jenazah dia ke kubur. Wa ijabatid da'wah, arti jemputan dia kena pergi. Kalau tak boleh, sebab tu bila jemput jawab insya-Allah. InsyaAllah pergilah, bukan insyaAllah tak pergi, insyaAllah pergi. Kemudian tashmidul atis, artinya mendoakan apabila dia bersin. Ada 5 tuan-tuan. Termasuk sini ialah ziarah orang sakit. Hak ni tuan-tuan. Jadi kita kena ubah rezeki tuan-tuan, supaya kita menjadi orang yang sentiasa meraihkan orang lain juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi orang nampak juga esok kalau kita sakit, orang ziarah juga. Bukan itu yang kita nak sebenarnya, tetapi kita nak satunya sunnah Nabi SAW dihidupkan, perintah Nabi SAW dilaksanakan, ya, supaya kehidupan kita hidup, ukhuwah Islamiah itu hidup. Di karya kita ni ada ziarah menziarahi, ya. Kawan kita sakit tuan-tuan, tak ada semua ziarah. Dah berapa tahun dia sakit, contoh kita katakan, carilah. Tapi sayangnya tuan-tuan, tak ada kerjasama. Kita umumkan dan minta tolong sampaikan kepada pihak masjid kalau ada sahabat-sahabat yang sakit, tak sampai-sampai juga. Yang sampai akhirnya tuan-tuan dah kematian baru sampai. Sampai jenazah lagi kat masjid. Ya. Jadi kita tak naklah macam tu tuan-tuan, ya. Biarlah kalau ada yang sakit, kita sampaikan kepada pihak masjid supaya masjid maklumkan pada jemaah dia kalau ada ziarah. Dan ada juga orang yang tak suka diziarahi, ada juga tuan-tuan, ya. Tetapi bukannya kita suka, mungkin keadaan itu tidak mengizinkan lah tuan-tuan, supaya dia tak nak limas, ya. Sebab mungkin orang yang suka ziarah itu dia banyak cakap sangat, lebih baik tak payah pergi lah ziarah, ya. Jadi kuruharu adir. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi kita kena buat tuan-tuan, yang 5 tadi kena buat. Seboleh-bolehnya kita cuba yang 5 perkara. Kerana apa tuan-tuan, para sahabat dia berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan walaupun benda tu remeh, walaupun benda tu nampak macam remeh sangat. Contoh tuan-tuan, Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrid meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di antara para sahabat ni tuan-tuan ramai-ramai, dan ceritanya tuan-tuan para sahabat berlomba dalam melakukan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan ni. Jadi satu hari Rasulullah SAW bila berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Siapa yang puasa hari ini? Lalu Abu Bakar berkata, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa di antara kalian yang menziarahi orang yang sakit pada hari ini? Hari ini siapa yang ada ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, siapa di antara kalian yang hari ini ada mengiringi jenazah ke tanah perkuburan? Abu Bakar berkata, aku ya Rasulullah. Dan akhir sekali Nabi SAW kata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Hari ini siapa yang ada sedekah? Siapa yang ada bagi makan orang miskin? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Sahabat, walaupun dari ini pada hari ini tuan-tuan, pagi ni dah masuk tabung belum duit? Contoh katakan, contoh lah. Kalau tak masuk lagi kena masuk kan, contoh lah, ya. Belum berlomba kebaikan, tak banyak, tak boleh 10 sen berbuang RM1, tak boleh RM1 berbuang RM10. Jadi Abu Bakar banyak melakukan, walaupun benda tu nampak remeh saja, pergi ziarah orang sakit, pergi kubur, pergi bagi makan anak yatim, nampak macam remeh sangat. Lalu Marwan, tuan-tuan, salah seorang perawi hadis ni, dia mengatakan, balawani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'at hadhihi al-hisal
fi rajulin illa dakhala al-jannah. Majtama'at hadhihi al-hisal fi rajulin illa dakhala al-jannah. Mawan kata, aku menerima berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masalah ini, semua perkara-perkara yang disebutkan tadi itu terkumpul pada seorang laki-laki, ada pada semua benda tadi yang saya sebutkan tadi, bersedekah, bagi makan anak yatimnya, ziarah orang sakit, iringi orang ke kubur, ada terkumpul semua itu pada seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, tidak berkumpullah semua perkara tadi pada seorang laki-laki illa dakhala al-jannah, melainkan dia masuk syurga. Tuan-tuan, di jalan tuan bagi macam mana kita nak masuk syurga. Tapi kita tak ziarah orang sakit, dah feel dah. Macam mana yang masuk syurga? Sebelah kaki pun tak lepas gini. Ya, sebab kita pilih kawan. Ya, jika pula kena ingatlah kan, jangan yang ziarah dia ni banyak sumbang masjid, kata kita ziarah. Ya, yang tak sumbang, tak nampak sumbang kat masjid tu, tak payah ziarah lah, tak beri manfaat dia tu. Jangan macam tu tuan-tuan, tak bagus. Kita tak tahu tuan-tuan, sumbangan mana yang membawa kita kepada syurga. Kemungkinan sumbangan kita yang RM1 masuk dalam tabung tadi dengan penuh ikhlas, ataupun RM1 yang kita sedekahkan kepada fakir miskin tu menjadi asbab kepada kita masuk syurga. Dan belum tentu orang yang sedekah RM10,000 dalam tabung, RM10,000 kepada mana-mana ni, dengan dia menunjuk dengan tu dia, dengan dia punya ceknya, bank pun tak boleh nak ambil besarnya cek tuan-tuan. Belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala, inna Allah la yanzuru ila qulubikum, la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Taala tengok pada hati kita, ikhlas kita tak ikhlas. Ikhlas ni kena didik lah tuan-tuan. Wah, aku tak boleh lah nak sedekah apa, nanti tak riak. Dia kena didik. Lama-lama dia ikhlas lah. Macam tuan-tuan semayang lah, mula-mula semayang mak bapak pukul, tapi akhirnya tak pukul pun boleh semayang sendiri dah. Takkan sampai dah kita besar macam ni mak bapak nak pukul lagi kan. Tapi kita tetap juga semayang. Kenapa? Kita ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu. Jadi betapa besarnya nilai kita, hanya satu benda ni, hanya ziarah orang sakit saja tuan-tuan. Jadi supaya kita ada sifat tawaduk tuan-tuan, sifat tawaduk, rendah diri, jangan sentiasa. Sebab di sini ni tuan-tuan, laki-lakinya terkenal dengan dia kata ego tuan-tuan. Malu kita. Belajarnya malas, kan? Baca Quran pun berburuk saja. Ya. Tapi alhamdulillah dah kelas kita pun dah banyak tajwid di atas. Ya, jadi tuan-tuan cubalah ya, belajar ya tuan-tuan. Ubah diri kita. Kemaskan diri kita, sekurang-kurang kita boleh dapat ilmu. Ya, jadi jangan kita dicok sebagai bila sebut je lelaki ni memang kelas tak jalan langsung. Tengok muslimat penuh kelas. Kenapa? Laki-laki ego. Itu kita tak nak tu. Malu lah sebab saya pun laki-laki. Ya, itu kita kena ubah tuan-tuan. Allah Ta'ala tak ubah diri kita kalau kita tidak berusaha untuk ubah diri kita. Tuan-tuan dah hebat dah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan hebat. Bekas pengarahnya, manajernya, tak kira, semua hebat-hebat lah. Tetapi kita kena lagi untuk menuju jambatan akhirat. Masih ada ruang Allah Ta'ala bagi pada kita. Masih ada ruang untuk kita bernafas. Masih ada ruang untuk kita mengubah diri kita. Ambillah kesempatan tuan-tuan. Walaupun dengan merangkak pun tuan-tuan kita cuba juga. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadi sebagaimana yang berlaku pada zaman dulu, yang orang membunuh 100 orang, membunuh 100 orang, 999, dan akhirnya 100 orang, dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat lagi ke tempat yang dituju untuk tu, dia dah mati, dan akhirnya dia masuk surga. Sekurang-kurang kita macam tu juga dalam perjalanan untuk kita mengubah diri kita. Ya, usaha. Kalau mati dalam keadaan belajar ni tuan-tuan, tak ada masalah insya-Allah. Dalam jihad, ya, dalam jihad. Yang penting kita kena belajar berusaha. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ya, itu yang pertama tuan-tuan, ya, tentang menziarah orang sakit tadi. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dia sebut saja menziarah orang sakit, dia kena ada adab dia. Dia ada cara dia tuan-tuan. Dia ada cara dia.
Jadi tadi saya ada cerita tentang kenapa kita dituntut sangat untuk menziarah sakit. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita nak bincang tentang bila sebut saja menziarah sakit, masa bila kita tengok? Masa bila kita nak ziarah? Adakah bila sampai kereta, Ustaz, sekarang ni sakit lah ni, kita terus pergi ke macam mana? Ataupun tangguh dulu kan macam mana? Ya, tengok tuan-tuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, idza marida fa'udhu. Apabila ia seorang tu sakit, maka ziarahilah dia. Dia nak jenguk, ya. Dia pun jenguk, lihatlah, pergi ziarahlah. Jadi kalau sahabat kita dapat tahu kata sahabat kita sakit, kita pergi ziarah. Baik, sebaik menziarah orang sakit itu seperti ditunjukkan oleh hadis. Banyak hadis cerita tentang ziarah itu. Dilakukan pada awal ia sakit. Satu. Yang kedua, tetapi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa menziarah orang sakit ini dilakukan setelah 3 hari ia jatuh sakit. Ada hadis yang menceritakan tentang suruh ziarah pada awal ia sakit. Dan banyak juga hadis cerita menziarah itu selepas 3 hari dia sakit. Bertentangan ke hadis ni? Tak. Hadis tak akan bertentangan, tuan-tuan. Ya. Di antara hadis-hadis yang suruh kita buat 3 hari. Selepas dia sakit tadi 3 hari itu, tuan-tuan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menziarahi orang yang sakit kecuali setelah 3 hari, tuan-tuan. Kita macam mana? Bukan 3 hari, dah mati baru nak ziarah. Ya. Nak tunggu kawan kita jalan dulu baru nak ziarah. Ya, ziarah lah, tuan-tuan ya. Sahabat-sahabat kita sakit tu ziarah. Kemudian hadis daripada At-Tabrani dalam Awsat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata al-iyadatu ba'da thalathin sunnatun. Ziarah orang sakit setelah 3 hari tadi ia hukumnya sunat. Setelah 3 hari, tuan-tuan, hukumnya sunat. Allah Akbar, tuan-tuan ya. Kemudian satu lagi riwayat, iaitu daripada Al-Amashi, kunna naqudu fil majlis fa idza faqadna ar-rajula salasata ayyam sa'alna anhu fa in kana maridan udna. Ini nanti kita nak buat. Jadi nak cerita sini, tuan-tuan, ziarah orang sakit tadi ada 2 hadis dia. Satu hadis disuruh kita cepat ziarah, satu lagi hadis suruh lambat. Jadi di sini hadis itu tidak bertentangan, tuan-tuan. Tengok keadaan dia sakit lah. Kalau kawan tu sakit macam nak nazak, takkan nak tunggu 3 hari, tuan-tuan. Kita 3 hari pergi ziarah ke kubur je lah. Ya. Jadi kalau dia di sini Dr. Abdullah Nasir Alwan dia buat kesimpulan hadis, dia kata hadis itu tidak akan bertentangan. Jadi bagaimana penyelesaian dia? Maksudnya kita boleh ziarah 3 hari sekiranya orang yang sakit itu tidak sakitnya begitu tenang. Yang tak tenang lah, kita boleh tangguh 3 hari baru kita ziarah. Tapi kalau keadaan dia tu nazak dah, tuan-tuan, mana kritikal sangat lah, dah koma dah, itu kita kena pergi cepat. Itu maksudnya. Itu Dr. Abdullah Nasir Alwan kata macam tu. Jadi kita tengoklah keadaan sahabat kita tu macam mana. Kalau dah koma dah, kita pergi ziarah. Kalau dia nampak sakit apa, patah tangan ya. Patah tangan ya. Tak payahlah kadut-kadut, tuan-tuan, 3 hari, lepas 3 hari ya. Anak dia telefon,
Pakcik, ayah saya sakit lah. Oh, kat mana ada kat rumah? Kita pergi ziarah. Rupanya ayah dia sakit kepala je, pening kepala je, pergi ziarah. Jadi sebab tu disuruh 3 hari. Kalau setakat sakit kepala je, sehari hilang dah tuan-tuan makan Panadol. Ya. Tapi tergesa-gesa. Di situ tuan-tuan, kalau keadaan orang yang sakit itu tenang, kita kena cepat ziarah. Tapi kalau keadaan orang tu tidak begitu tenang, maka kita 3 hari selepas dia sakit tu kita ziarah. Ini bukan 3 hari dah, sebulan tuan-tuan. Kawan kita koma kat rumah, ya, tak ziarah kita. Punya baik punya kawan ni. Nah, itu kita sendiri jawab macam mana tuan-tuan, ya? Kenapa kita tak ziarah? Jawapannya dia kata, imam tak beritahu. Imam juga lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita buat macam mana yang Nabi SAW tunjukkan itu, tuan-tuan? Para sahabat tunjukkan. Kunna naq'udu fil majlisi fa idza faqadana ar-rajula salasata ayyam sa'alna anhu fa in kana maridan udna. Pernah tak kita buat? Pernah ke tuan-tuan? Diriwayatkan daripada Al-Amashi, dia katakan kami pernah duduk di majlis, satu majlis lah. Tak tahu di dalam masjid ke di luar, Allah Alam. Majlis ni artinya kadang-kadang duduk ramai-ramai para sahabat kumpul. Jadi sedang duduk berkumpul dengan di dalam satu majlis, apabila kami merasa kehilangan seorang daripada sahabat duduk ramai-ramai di mana kita macam majlis ni, tiba-tiba mana Dolah ni lama tak nampak. Apabila kehilangan seorang selama 3 hari, maka kami menanyakannya, cari, mana ni Datuk ni, tak ada orang. Cari para sahabat macam tu. Kita dan tak dia lah, tak ada, lebih senang macam tu kan. Dan sekiranya ia sakit, maka kami menziarahinya. Gitu lah, tengok. Kita sebulan kawan kita sakit, sekali pun tanya, tak pernah tanya pun. Ya, di mana kedudukan kita? Ya, jadi jangan ada pilih bulu lah tuan-tuan. Jangan ada pilih bulu. Kemudian tuan-tuan, itu keadaan masa bila kita nak ziarah tadi. Ya, masa bila kita nak ziarah tu. Artinya kalau keadaan tenang kita kena cepat, kalau tidak begitu tenang dalam masa 3 hari lepas dia sakit baru kita ziarah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, lama mana kita nak tengok, nak ziarah orang sakit tu, lama mana? Kita nak duduk nak ziarah orang sakit ni lama mana? Nak pergi habis nasi sepinggan dulu, bawa balik, ya? Nak tunggu dulu, makan nasi lemak dulu baru boleh balik ziarah dia. OPO cawan, ya, kawan dah tak boleh minum dah, kita ada makan seorang-seorang, ya. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang tenang dan memerlukan pemeliharaan, dia macam itu tuan. Kalau keadaan orang yang sakit itu perlukan rawatan, contohnya keadaan dia yang perlukan rawatan dan sibuk, dia tengah sibuk, artinya dia tu ada orang yang merawat dia, kena buat ni, kena jaga dia, kena tukar lampin dia, kena, maka kita tidak tuntut untuk duduk lama-lama tuan-tuan. Kita tidak tuntut untuk duduk lama ziarah. Datang jumpa dia sekejap, sembang sikit, tanya khabar apa semua. Kena tanya khabar tuan-tuan, ziarah. Kalau dia boleh sedarlah. Kalau di koma kita tanya khabar, tak jadi apa tuan-tuan. Jadi kalau dia perlukan rawatan masa tu, dia tengah dirawat, kalau dia orang, contoh di rumah kadang-kadang ada nurse sendirian, ataupun ada isteri dia yang nak jaga anak-anak dia, membantu dia, kata nak pakaikan pampers dia, nak pakaikan baju dia, ya. Kalau yang cuci tu buah pinggang, dia nak cucukkan apa semua anak-anak tu, maka itu kita tak boleh duduk lama-lama tuan-tuan, sekejap je, ya, sekejap saja. Tapi jam tak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berapa jam tak ada. Kita kena letak sendirilah berapa lama yang kita dah rasa. Ya, jangan terlalu lama.
Tetapi sekiranya tuan-tuan sahabat kita ni memang kancing semua, duduk di masjid, itulah kawan dia pergi lepas kuliah, dia pergi makan nasi lemak contohnya, itulah dia. Sebab memang dia dah dia punya grup dia macam tu. Lepas kuliah saja pergi cari kedai sampai mana kedai-kedai kan, itu tak apalah kan. Jadi bila dia sakit, dia tak boleh lagi dah nak join dengan kawan dia ziarah. Oh, seronok, suka dia, ya, duduk lama pun tak apa. Itu tak apa tu. Lama pun jangan sampai seharian tu, sampai kawan tu nak berak pun susah. Nak semayang pun tak boleh, nak sembang je tak boleh. Nanti bab sembang tu macam mana kita dah tengok, ya. Ini nak tengok lama mana. Jadi lama mana tuan-tuan, kalau sekiranya orang tu perlukan rawatan, kadang dia tu memang sentiasa kena ada rawatan, sibuk, dan ada orang yang jaga dia, yang sekejap dia nak alih ni, sekejap nak pakaikan ni, sekejap ni, jangan duduk lama-lama, sekejap dia. Tapi kalau dia tu memang suka kalau kita dia ziarah, supaya dia ada senang, hati tenang jiwa dia, tetap apa. Lama pun sekadar je tuan-tuan, ya, jangan terlalu lebih, ya. Baik. Kenapa tuan-tuan, ya? Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Al-Hakim, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, zur ghibba tazdad hubba. Itu dia nak. Artinya tadi jangan lama-lama. Kalau ziarah, kalau dia perlukan rawatan, kita sekejap saja. Tapi kalau perlukan memang dia suka sembang, nak tenangkan jiwa dia, kita boleh lama sikit. Kemudian tuan-tuan, nak ziarah tak boleh selalu sangat. Hari-hari pergi ziarah dia. Sampai isteri kawan tak larat nak buat kopi ya. Nak kopi tuah pula tu, ya. Dia biasakan masjid kopi tuah contoh lah kan. Ada kopi tak imsang kan. Minta pula tu, tanya cik mak nak kopi. Kopi kau. Order pula dah. Kawan sakit, ya. Mana aku tak minta kopi kau, kau datang ziarah rumah aku nak minta kopi kau. Tuan-tuan, ziarah jarang-jarang, jangan selalu, jangan tiap hari, ya. Mentang-mentang lepas 3 hari, lepas 3 hari dia datang pulang. Sebab apa tuan-tuan, Nabi kata zurghibba tasdad hubba. Berziarahlah waktu demi waktu. Artinya di sini Dr. Rasyid Anwar kata seminggu demi minggu, seminggu. Nescaya akan bertambah kecintaan. Kita ziarah jarang-jarang ni disuka tuan-tuan. Sesekali cuba kita tuan-tuan, sesekali jumpa, peluk, ya. Sesekali jumpa peluk. Tapi kalau hari-hari jumpa, ada tak lalu nak peluk dah tuan-tuan, ya. Kena jarang-jarang. Sebab itulah tuan-tuan, ada satu syair. Dia syairnya syair Arab asalnya, ya. Ibn Durayd, ya, dia kata berziarahlah jarang-jarang kerana ia terlalu sering ia akan ziarahlah jarang-jarang kerana jika terlalu sering menziarahi ia akan menjadi jalan untuk menuju perpisahan. Kalau selalu sangat atau lama-lama bergaduh. Ziarah jarang-jarang saja. Kalau hari-hari hidup ziarah, lama-lama tuan-tuan tak lama gaduh. Orang dia datang ke rumah aku asyik hari-hari ya. Kemudian dia kata kulihat hujan membosankan jika ia selalu turun, tetapi jika ia menahan, tangan-tangan selalu mengharapnya. Hujan, kalau hari-hari hujan, sudah hujan ini kain tak berang, udahlah. Tapi bila juga bagi kemarau, udahlah, pakai sembahyang hajat, doa apa semua, ya, sembahyang hajat, istisqa. Tak pernah sembahyang istisqa, buat sembahyang istisqa tuan-tuan. Tapi itu bagus juga, sebab Tuhan suka kita melihat hamba-Nya sentiasa berdoa meminta. Manusia saja yang tak suka orang selalu minta-minta ni, tapi Allah SWT suka. Minta kepada Allah lah, jangan minta kepada benda lain. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu masa dia, ingat ya. Jadi tak boleh lama sangat dan tak boleh tak boleh kerap sangat. Ya, artinya bersederhana. Kemudian tuan-tuan, bila kita pergi jenguk, apa kita buat?
Tuan-tuan kalau pergi ziarah orang sakit, sahabat sakit, apa tuan-tuan buat? Sembang kan. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat? Kawan tu dah tentu sakit dah, kata sihat kan. Kawan tu dah tentu sakit, apa sihat? Tapi itu yang sebetulnya tuan-tuan. Sebab apa? Sayyidina Ali apabila masuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW sakit sehingga wafat, ketika Sayyidina Ali pergi masuk bilik Nabi, Nabi keluar, para sahabat tanya, "Ya Ali, bagaimana Rasulullah?" Nabi Sayyidina kata, "Alhamdulillah, dia sihat, bagus." Nah, tu. Walaupun tak sihat, tapi doa itu yang ditunjuk oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita pergi ziarah, macam mana ni dengan cerita tu? Ingat habis dah 2 hari habis jalan. Sampai 2 hari, sehari setengah je jalan tu. Itu doa tuan-tuan. Ya, jadi tak sama dengan kita yang buat tu. Pergi ziarah, nampak rumah dah tak sedar. Ni tak ada harapan dah. Tu orang kita tak ada harapan saja. Macam dia yang bagi harapan, padahal Allah Subhanahu wa taala bagi harapan. Ya. Ziarah tu koma, tak sedar koma. Tak ada harapan dah. Ya. Artinya kita putus asa. Ada lagi hebat tuan-tuan, baru koma aja. Pergi telefon ke mana, sedia kain kapan, bagaimana, macam mana anak ada tu ya, kain kapan, berapa harga, apa semua. Ayah tak meninggal lagi ya. Elok juga ada persediaan tu, tapi jangan cepat sangat kan. Macam nak cepat dia suruh meninggal kan. Artinya kita doa kepada orang sakit. Apa doa dia tuan-tuan? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini doa lah tentang orang sakit. Ambillah doa ni, pergi ke rumah sakit baca. Daripada sembang pumpang. Orang sakit kita datang mengupat orang pula tu. Tu lagi. Kawan tu sakit lama tak pergi masjid. Ya. Elok kau datang ziarah, macam mana masjid sekarang macam mana? Tak buruk masjid pun lah. Baru haram masjid, semua tak pakai. Ngumpat lah tu. Kawan tu sakit, sepatutnya bagilah yang baik untuk di akhirat. So ni motivasi untuk dia sakit macam mana. Kita bertambah lagi mengumpat cerita yang tak baik. Ini style kita lah tuan-tuan. Kebanyakan kita macam tu lah. Jadi Nabi ajar doa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah, Tuhan sekalian manusia, jauhkanlah penyakit, sembuhkanlah ia, kerana Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan-Mu, suatu penyembuhan yang tidak meninggalkan suatu penyakit. Ataupun tuan-tuan, ada lagi doa yang Nabi SAW ajar. Ya, hadis daripada Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, "Man 'ada al-marida lam yahdurhu ajaluhu faqala 'indahu sab'a marrat as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfik." Kata Nabi, "Illa 'afahu Allahu min hadzal marad." Ini doa-doa dia tuan-tuan. Apa maksudnya? Barang siapa yang menziarahi orang sakit tadi yang tidak membawa kepada habisnya ajalnya. Artinya bukannya dia tu sakit memang dan azab, tak. Artinya dia tu sakit tu ada harapan sembuh. Faqala, maka dia berkata di sisi itu sab'a marrat, 7 kali. As'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfik. Itu 7 kali dia baca tuan-tuan. Ini macam jampi lah tuan-tuan, tapi ini Nabi ajar. Ya. As'alullah al-azim rabban nasil 'arsh rabbal 'arsyil 'azim ayyashfik. Kata Nabi, tidaklah dibaca 7 kali yang tu
malaikat Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakit dia. Kita pergi sembang je daripada start datang sampai habis, sembang je tak. Lepas tu balik, okey aku balik dah. Dah dapat air kopi secawan balik. Doa lepas tak ada. Sama tak yang Nabi ajar dengan kita buat? Kemudian tuan-tuan, ni kita boleh buat juga tuan-tuan. Apa pendeknya tu? Kalau kita pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan, dia sakit, contohnya dia patah tangan ke, tersedio ke, dia kita mengingatkan orang yang sakit dengan meletakkan tangannya pada bahagian tubuh yang terasa sakit, lalu menyuruhnya berdoa. Artinya tuan-tuan, kita pergi itu, kita ada berdoa juga. Dan orang yang sakit pun boleh kita suruh dia doa. Ajarkan kepada dia. Ambil tangan dia, letak di mana tempat yang sakit, suruh dia baca. Bukan kita baca tak, orang yang sakit dia baca. Ini dia tuan-tuan ya. Ini hadis riwayat Muslim daripada Abu Abdullah Utsman bin Abil As, ya, bahawa ia mengadu penyakitnya yang didapati dalam tubuhnya kepada Rasulullah SAW. Ya, dia mengadu, sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ini ada sakit dalam badan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadik wa qul bismillah 3 kali. Bismillah salasan. Wa qul 7 marrat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Itu 7 kali baca. Letakkan tanganmu, Nabi SAW bersabda kepada Abdullah, letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang terasa sakit dan ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu ucapkanlah sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali baca. Itu doa dia tuan-tuan ni. Kita buat tak? Tak buat tuan-tuan. Kita sembang je lah. Jadi seorang tuan-tuan pagi ni ambillah doa ni tuan-tuan ya, untuk kita pergi ziarah orang sakit. Orang bawa tak apa, jangan bawa buku ni. Tuan-tuan tengok dalam Terbitul Aulad tuan-tuan ya, karangan Dr. Abdullah Nasir Alwan ada dalam tu. Ya, jadi yang mana kita dapat amal, kita amalkanlah tuan-tuan. Tak banyak pun, sikit jadilah buat. Ya. Jadi tuan-tuan saya cukuplah sekadar itu. Dan banyak lagi tuan-tuan yang macam mana kita duduk, di mana bila ziarah kita, ziarah ni di mana kita nak duduk, ya, di kaki ke, kat perut ke, kat kepala ke, ya, tempat ziarah. Ya, jadi itu akan datang tuan-tuan, insyaAllah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfiruhu fa innahu ghafurur mustaghfirin wa ya tayyibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa taqabbal min ba'di taqabbal ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal